Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan kejadian, peristiwa dan kejadian terkini di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN minggu ini dimulakan dengan peristiwa yang menguasai perhatian negara ASEAN ketika ini, iaitu pelarian Rohingya. Penduduk puak etnik Rohingya mengalami penderitaan selama berdekad-dekad kerana diskriminasi di Myanmar yang menganggap mereka pendatang asing dari Bangladesh walaupun keluarga mereka sudah pun menetap di negara itu berkurun. Asia Tenggara ketika ini dibelenggu dengan krisis pendatang dari laut setelah Thailand bertindak tegas membasmi kegiatan kumpulan jahat yang memperdagangkan pelarian yang diperas ugut. Keadaan ini menjejaskan laluan pelarian laut yang menyebabkan perahu-perahu pelarian yang penuh sesak terapung tanpa tujuan dan mendatangkan risiko kebuluran dan terkena penyakit. Ribuan pendatang kini dipercayai terkandas di laut tanpa makanan dan air dan mungkin akan mati kecuali kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara bertindak segera untuk menyelamatkan mereka. Kekhawatiran tersebut disuarakan oleh bangsa-bangsa bersatu dan kumpulan pendatang yang telah berjaya diselamatkan. Kebimbangan ini bertambah serius lagi dengan ancaman Indonesia dan Malaysia untuk mengusir mereka keluar dari kawasan perairan kecuali pelarian tersebut dalam keadaan bahaya. Dalam beberapa hari yang lalu, lebih dari 2,000 orang pelarian Rohingya tiba di Aceh, Indonesia dan Pulau Langkawi, Malaysia. Suruhanjaya Badan Dunia bagi orang-orang pelarian berkata lebih 25,000 orang pelarian telah dicatatkan dari bulan Januari hingga Mac tahun ini. Dari isu pelarian, Asia Tenggara minggu ini memberikan penghormatan dan tahniah ke atas ulang tahun ke-65 pemerintahan Raja Thailand Bhumipol Adulyadej. Baginda menyambut ulang tahun tersebut di Istana Negara setelah diberikan kelonggaran untuk keluar sementara dari rumah sakit di mana baginda menjalani pemulihan kesihatan. Berita ASEAN juga dalam senarai ialah liputan satu majlis tahunan yang mengisytiharkan bermulanya musim penanaman padi bagi tahun ini. Vietnam tahun ini membuat pertukaran kebudayaan paling banyak dengan negara luar sejak tahun lalu. Jepun dan Filipina minggu ini terlibat dalam satu latihan menentang serangan lanun di Laut Cina Selatan. Mula-mula ke Thailand dan laporan lanjut bersama Hajah Haminah Duraman. Raja Bhumipol Adulyadej baru-baru ini muncul dalam perhatian awam semasa sambutan ulang tahun pertabalan baginda yang ke-65. Pada usia 87 tahun, baginda merupakan raja paling lama di atas tahta. Buat kali kedua, baginda dilihat meninggalkan rumah sakit Sri Raj di Bangkok di mana baginda menjalani pemulihan setelah menjalani pembedahan pada Oktober lalu untuk mengeluarkan pundi hempedu baginda. Kesihatan Raja Bhumipol Adulyadej mendapat perhatian di Thailand di mana baginda disifatkan sebagai satu penimbang tara moral dan asas kestabilan negara. Raja Bhumipol telah beberapa kali terbabit dalam meredakan krisis politik yang rumit, satu rampasan kuasa tahun lalu dan perbalan politik yang sering berlaku di negara itu meningkatkan kebimbangan terhadap bakal pengganti baginda. Penduduk Thailand keseluruhannya menghormati Raja Bhumipol Adulyadej sebagai lambang kekukuhan dan perpaduan negara. Baginda ditabahkan menjadi raja pada 5 hari bulan Mei 1950. Namun baginda telah menaiki takhta pada tahun 1946 berikutan kemangkatan kekanda baginda. Walaupun baginda cuma raja melalui perlembagaan tanpa mempunyai peranan politik, Raja Bhumipol dianggap penyatu dan pengukuh perpaduan negara dan disifatkan sebagai tokoh bapa kepada negara. Tarikh lahir baginda telah dijadikan sebagai tarikh untuk memperingati Hari Bapa bagi Thailand. Kehilangan baginda dari halayak ramai pada tahun-tahun kebelakangan juga bertepatan dengan berlakunya beberapa keadaan politik yang menggugat kestabilan awam. Di samping itu, putera baginda, putera mahkota Vajiralongkorn, masih belum mendapat penghormatan dan penumpuan seperti ayahandanya. Setelah kurang dari setengah jam di istana, Raja Bhumipol Adulyadej kemudian kembali semula ke rumah sakit selepas menghadiri sambutan ulang tahun berkenaan.
Dari Kemboja pula, berita ASEAN minggu ini meliputi majlis tahunan yang menandakan bermulanya musim penanaman padi bagi tahun ini. Majlis yang diadakan di kawasan Istana Diraja itu bertujuan untuk menentukan jenis tanaman yang akan menjadi tumpuan utama dalam musim penanaman tahun ini. Istiadat tersebut dikelolakan di hadapan kehadiran Raja Shihamoni. Ia juga menandakan bermulanya musim hujan tahun ini. Istiadat menanam merupakan satu tradisi rakyat Khmer yang dikaitkan dengan permulaan musim bercucuk tanam. Dalam istiadat ini, 7 mangkuk besar yang masing-masing diisi dengan padi, bijiran lain seperti bijan, rumput, air, jagung dan lain-lain yang akan dimakan oleh lembu khas yang boleh memilih dan menentukan jenis-jenis tanaman bagi penduduk negara itu. Tahun ini pula, lembu diraja ditugaskan meramal hasil tuaian yang akan mendatangkan hasil lumayan di masa akan datang. Lembu tersebut enggan memilih untuk memakan beras, jagung dan kekacang, tetapi telah makan rumput dan meminum air yang menandakan berkemungkinan berlakunya malapetaka alam tahun ini. Jagung dan kekacang hijau adalah rumit untuk diusahakan kerana ia mendatangkan hasil yang sedikit berbanding penanaman padi. Ramalan-ramalan yang dibuat terdahulu telah tepat walaupun banyak perubahan terpaksa diambil kerana perubahan iklim. Keadaan ini sebenarnya berpengaruh secara global dan beberapa peladang juga berpendirian sanksi dan enggan mencontohi ramalan tradisi itu. Menurut laporan tahunan Kementerian Pertanian Kemboja, keadaan kemarau yang berpanjangan tahun lalu telah menjejaskan hampir 200,000 km persegi dan dengan kawasan padi seluas 20,300 hektar musnah mencatatkan pengeluaran beras yang rendah sejak tahun 2010. Dengan keadaan iklim yang lebih baik tahun ini, Kementerian Pertanian meramalkan peningkatan 3% dalam pengeluaran beras bagi musim penanaman tahun 2015-2016. Tahun 2014 merupakan sejarah pencapaian yang terbaik dalam bidang kebudayaan di Vietnam. Dengan kegiatan pertukaran kebudayaan ratusan kali dari dalam dan luar negeri, Vietnam berjaya berkongsi dengan dunia mengenai corak tingkah laku dan kebudayaan. 2014 juga merupakan tahun pertukaran kebudayaan paling banyak dengan Perancis, Rusia dan Republik Korea. Rakan-rakan luar mereka telah mempelajari secara dekat tentang sejarah negara dan interpretasi moden kebudayaan Vietnam. Vietnam juga telah memperluas dan meningkatkan pesta-pesta antarabangsa, menjemput rakan dari seluruh dunia seperti penganjuran Pesta Filem Antarabangsa Vietnam dan Pesta Hui yang kini menjadi acara tahunan di rantau ASEAN. Jumlah mereka yang berkunjung tahun ini dijangka mencapai rekod paling tinggi. Dalam tahun 2014 juga banyak warisan kebudayaan seperti nyanyian asli Bia Kiam telah diiktiraf oleh UNESCO dan ini membantu melindungi dan memajukan tradisi Vietnam yang unik itu. Pasukan pengawal pantai Filipina dan Jepun telah mengadakan latihan pertama selama 5 hari di perairan Teluk Manila sebagai sebahagian dari usaha kerjasama maritim antara kedua-dua buah negara di tengah-tengah ketegangan serantau mengenai wilayah-wilayah yang dipertikaikan. Lebih dari 350 anggota pengawal pantai kedua-dua buah negara membuat latihan yang dijalankan melalui satu adegan rampasan sebuah kapal barang dan gerakan menyelamat mangsa dan tebusan. Latihan yang julung kali diadakan di Teluk Manila itu disaksikan oleh 17 ketua pasukan pengawal pantai dari negara Asia termasuk China. Mereka berada di Manila bagi satu sidang 3 hari membincangkan kerjasama menentang lanun di samping membuat latihan keselamatan dan pembenterasan jenayah merentas sempadan laut.
Sasaran utama latihan ialah kegiatan lanun dan pemerdagangan haram manusia, penyeludupan dadah dan senjata api. Jepun telah pun membantu Filipina dalam pembangunan kapasiti dalam penguatkuasaan undang-undang maritim dan perlindungan alam sekitar. Jepun juga sedia membantu negara-negara Asia Tenggara menangani kes-kes serangan lanun yang semakin bertambah walaupun di Laut Cina Selatan yang dipertikaikan. Kedua-dua Filipina dan Jepun kini menghadapi cabaran kehadiran China yang semakin menonjol di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, di mana Beijing menggunakan kapal pengawal pantai dan kapal penangkap ikan untuk berada di kawasan laut yang dipertikaikan. Bulan lalu, Angkatan Laut China menggunakan meriam air terhadap nelayan Filipina di kawasan perairan Kepulauan Scarborough, Shuhal. Ladies and gentlemen, Taufan Nol minggu ini melanda kawasan pantai Okinawa di Jepun setelah mengorbankan 2 orang apabila ia mengenai pulau utama Filipina di samping mengakibatkan ombak besar dan angin kencang yang membahayakan. Hujan lebat juga menggugat perjalanan kehidupan harian di Bandaraya Manila. Ladang tanaman juga terjejas akibat kejadian taufan yang mencapai kelajuan sehingga 180 km sejam. Agensi Kaji Cuaca Jepun pula berkata Taufan Nol merupakan yang pertama melanda negara pulau itu tahun ini. Ia juga menyebabkan laut bergelora, hujan lebat dan menghala menuju Taiwan tidak lama selepas itu. Di Taiwan sendiri, lebih dari 1,000 orang telah dipindahkan lebih awal dari Kepulauan Green Island akibat taufan berkenaan. Berita ASEAN minggu ini juga membuat pendekatan terhadap kempen anti dadah oleh pihak berkuasa Singapura yang menampilkan idola dunia bintang filem sebagai cara untuk menarik perhatian umum terhadap bahaya dadah, terutama sekali kepada generasi belia di Republik berkenaan. Di Indonesia pula, pihak berkuasa telah menangkap seorang lelaki kerana cuba menyeludup 22 ekor burung kakakua jenis spesies terlindung yang cuba diseludup keluar dengan menyembunyikan burung tersebut di dalam botol minuman. Myanmar minggu ini menampilkan pertandingan layang-layang yang berlangsung di Bandar Terengganu, anjuran Persekutuan Sukan Tradisi negara itu. Teruskan mengikuti berita ASEAN dan laporan-laporan selanjutnya juga bersama Hajah Haminah Duraman. Bintang filem kungfu terkemuka Jackie Chan yang kini menjadi duta baru Singapura dalam kempen anti pengedaran dadah berkata dia marah dan malu setelah mengetahui anaknya terlibat dengan dadah. Beliau membuat kenyataan tersebut di satu percara di Singapura di mana dia dinamakan sebagai selebriti pertama menjadi duta anti dadah. Anaknya Jackie Chan, juga seorang bintang filem Hong Kong, baru saja dibebaskan dari penjara di China bulan Februari lalu setelah menjalani hukuman penjara 6 bulan atas tuduhan berkaitan dadah setelah dia ditangkap melalui kempen anti dadah kerajaan. Jackie Chan mula didakwa dalam bulan Disember lalu kerana melindungi orang lain yang mengambil dadah. Setelah diperiksa positif mengambil dadah marijuana, polis juga menjumpai 100 gram dadah berkenaan di rumahnya. Dia menghadapi hukuman penjara maksimum 3 tahun. Dadah-dadah haram terutama jenis metamfetamin, ketamin dan ekstasi tiruan semakin popular di China yang kini menghadapi pertambahan kelas golongan yang mampu dan bilangan semakin bertambah di China. How is that happen? And then after Pihak berkuasa polis di Indonesia menangkap seorang lelaki yang dituduh menyeludup 22 ekor burung kakatua jenis spesies terlindung yang disimpan dalam botol. Burung kakatua yang mempunyai warna kuning di dada disenaraikan sebagai spesies terancam oleh Kesatuan Antarabangsa bagi perlindungan alam sekitar dan sumber-sumber asli. Setiap ekor burung tersebut berharga kira-kira $1,000 Amerika.
Media tempatan berkata lelaki berkenaan dalam perjalanan dari Sulawesi Selatan ke Surabaya, iaitu bandaraya kedua terbesar di Indonesia selepas Jakarta. Dalam kajian tahun 2007, burung kakatua adalah berdada kuning dianggarkan berjumlah 7,000 ekor, tetapi bilangan tersebut kini jauh menurun. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diduga bukan hanya dijadikan Myanmar minggu lalu menjadi medan pertandingan layang-layang yang berlangsung di Bandar Terengganu, anjuran Persekutuan Sukan Tradisi Myanmar buat kali ke-11. Setiausaha Agung Sukan Tradisi Myanmar, Tuan On Martan berkata, tujuan pertandingan ialah untuk mengekalkan sukan tradisi Myanmar dan diharap akan berkembang sehingga kepersadaan antarabangsa terutama sekali dalam gubahan warna layang-layang. Acara tahun ini disertai perwakilan dari Thailand, Singapura dan Malaysia. Pertandingan layang-layang secara perseorangan atau berpasukan ini menarik minat penyertaan 115 buah negara dari seluruh dunia. Seramai 16 pasukan menyertai pertandingan berpasukan dan 9 peserta pula menyertai bidang peraduan hiasan layang-layang. Pemenang menerima hadiah wang tunai bernilai antara 150 hingga $250 Amerika. Pertandingan ini merupakan acara tahunan yang kebiasaannya diadakan dalam bulan Mac atau April ketika mana cuaca lebih sesuai untuk permainan layang-layang. I won the first prize since all the matches are knockout. I know with my best. Pembentukan Komuniti ASEAN 2015 akan membuka lembaran baru bagi ASEAN yang menuntut ASEAN untuk mengeratkan perpaduan dan integrasi, meningkatkan kecekapan operasi, menambah baik penyelarasan, meningkatkan kebingkasan dan memperkasa daya saing komuniti ASEAN. Auda, hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.pn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.